63 terbentuk Malaysia 16 September 1963. Bagi saya sebenarnya 16 September itulah hari kebangsaan. Kerana dia melibatkan seluruh masyarakat, seluruh kaum. Dan melibatkan seluruh negeri, termasuk Sabah dan Sarawak. Itu yang patut disebut sebagai hari kebangsaan, hari Malaysia tu. Barulah dia sesuai. Dah tahu kan guys, setiap negara punya cara tersendiri untuk bisa merdeka dari penjajah. Ada yang berjuang dengan mengangkat senjata seperti Indonesia, dan ada juga yang berjuang lewat jalur diplomasi seperti Malaysia, negara tetangga kita guys. Namun karena cara melepaskan diri dari penjajah lewat jalur diplomasi, Malaysia kerap kali disebut sebagai negara yang merdeka karena pemberian atau negara giveaway. Anggapan tersebut nggak sepenuhnya benar guys. Nyatanya Malaysia juga pernah tuh mengangkat senjata untuk mengusir Inggris dari tanah Malaya. Perang ini disebut sebagai Perang Pembebasan Nasional Anti Britania. Sebelum kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, terdapat sekitar 9 kerajaan di semenanjung Malaya yang masing-masing dipimpin oleh seorang sultan, yaitu Selangor, Perak, Kedah, Perlis, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu, dan Kelantan. Ada juga 2 pulau yang nggak dipimpin oleh sultan, yaitu Pulau Pinang dan Malaka gitu. Pada saat kemerdekaan tersebut, negara Malaysia belum berdiri guys. Malaysia baru resmi menjadi sebuah negara pada tanggal 16 September 1963 dan merupakan gabungan dari PTM, Sarawak, Sabah, dan Singapura. Tetapi Singapura memisahkan diri dari Malaysia pada Agustus 1965 dan menjadi negara yang berdiri sendiri gitu. Meskipun begitu guys, hari kemerdekaan Malaysia tetap dirayakan setiap tanggal 31 Agustus. Padahal negara Malaysia baru resmi berdiri loh pada tahun 1963. Namun nggak salah sih Dr. Azmi Arifin bilang hari kemerdekaan tak sesuai karena tidak melibatkan semua bangsa. Dan sejarah seperti itu kita tak boleh paksa untuk mau mengubah, tak boleh katanya. Tahun 1957 itu merdeka separuh aja, dia nggak sepenuhnya. British yang beri kemerdekaan tahun 1957. Itu kata Dr. Azmi Arifin loh. Maka tahun 57 itu diberi merdeka, sambut merdeka, ekonomi British, syarikat British, bank British, pelabuhan British, ladang British. British tak beri. Ketenteraan, keselamatan British kawal semua. Bila sebenarnya kita betul-betul dapat merdeka perfect 100%? Tahun 1980-an, kalau ada pernah baca down rate yang dilakukan oleh Tun Mahathir Mohamad. Dia inilah yang rampas harta-harta yang wujud di tanah Melayu ini yang dipegang oleh British, syarikat-syarikat British dia rampas. Dia milik negara kan, dan dia laksanakan dasar pandang ke timur. Kerana apa? Bergaduh dengan British. Kerana apa yang British miliki di sini, hak kita, zaman Tun Mahathir ini dia rampas balik. Itulah kemerdekaan yang sebenarnya tahun 80-an itu. Oh ya, bukan hanya Malaysia, selepas Perang Dunia Kedua, banyak negara bekas jajahan Inggris yang diberi kemerdekaan sebagai bagian dari dekolonisasi. Inggris memang terampil membantu mempersiapkan kemerdekaan negara jajahannya. Karena itu, hubungan antara Inggris dengan bekas negara jajahannya selalu terjalin dengan baik, yang sering disebut sebagai negara persemakmuran gitu guys. Burma merdeka, Sri Lanka merdeka, India merdeka, Pakistan merdeka, Indonesia ni bawah Belanda merdeka. Kita tak merdeka. Kenapa? Alah, binti mahu kekal di sini kerana kekayaan di sini. Perkenalkan Malaysian. Dia mahu satu pihak saja sokong dia. Dan pihak itu sokong dia sampailah tahun 57. Kalau pihak ini tak sokong, 45 itu terus merdeka. Dia perlu satu pihak saja. Mula-mula dijangka orang bukan Melayu akan sokong, beri kerakyatan bukan Melayu. Rupanya orang Melayu, orang bukan Melayu tak mahu, tak terima. Mereka ni ada negara masing-masing lagi. Akhirnya yang terima ialah orang Melayu. Dan kekal penjajah British sampai 57.
antara yang paling lambat setelah segala kekayaan dikau oleh British bincang ini, kita ni sebagai sterling area untuk mengisi dollar gap, untuk dikau kekayaan ubah dalam bentuk dolar, bayar hutang pada mereka, selesai yang tu. Yang itulah baru diberi kemerdekaan 57. Itu pun tidak lengkap. Ini sejarahnya, sejarah kita ni. Kalau anda macam saya belajar, anda rasa macam mana? Saya tak boleh bincang benda ni secara detail. Ada masalah, orang tak suka. Sejarah di Pulau Pinang ni saya tak boleh dah bagi kuliah sejarah di masjid. Tak diberi tauliah atas alasan sejarah ini bahaya, tajam, tak boleh, kena jaga hati orang. Macam tu sekali kita dalam sejarah ni dihina, diaib macam-macam. Hak dari segi perjuangan sejarah ini dikongsikan, dirampas, hilang hak. Okey saja, tak ada masalah. Boleh dikata tak dijajah lagi. British miskin kan. Dasar British masa dia jajah, satu dasar yang penting ialah miskinkan pribumi. Suruh mereka jadi nelayan, suruh mereka tanam padi. Tak boleh mereka tanam getah. Tanam getah tangkap. Tiba-tiba orang tulis tentang Melayu malas. Mereka ini pedagang-pedagang asalnya. Pembesar-pembesar tu pemilik lombong. Semuanya dihapuskan. Di Perak ni dengan Ibrahim ada larut. British sapu tangan di larut ni kerana Perak tu kaya dengan lombong. British sapu tangan di Perak ini untuk kasih larut. Segala proses penipuan itu tak ada dalam buku kita. Tak ceritakan. Buku tentang Perak cerita tentang apa yang difikirkan oleh British tentang kita. Segala kejahatan, segala keburukan. Tak ada bukti benda ni, tapi dicatat, diterima. Itu nak cerita sejarah ni banyak sangat. Kita daripada zaman Melaka sampai merdeka, saya kata pada pelajar saya, anda buanglah sejarah ini dalam tong sampah. Mulakan yang baru, dengar apa yang saya cakap. Tak boleh, pelajar kita tak boleh dah. Telah di brainwash oleh buku teks ini, masuk universiti, tak boleh dah terima yang baru. Mereka tanya Dr. Azmi, kenapa sejarah Dr. Azmi ni pelik, tak sama dengan sejarah yang sebenar? Saya pun tak kerti nak jawab. Sejarah sebenar bagi mereka ni apa benda? Tak boleh. Pelajar kita dah tak boleh masuk dah. Mereka tak boleh terima benda baru. Kerana itu yang mereka belajar, itu yang mereka tahu. Yang kata macam ini saya lah. Anda pernah jumpa tak ahli sejarah yang macam ni? Pemberontak macam ni. Ahli sejarah pun tak suka. Semua nak ban saya. Nak naik pangkat pun susah. Apa lagi nak beletih? Tapi saya dah serahkan diri saya ni untuk terangkan sejarah ni. Perjuangan saya perjuangan sejarah besar, sebut perjuangan ni. Tapi inilah yang berlaku. Tak pergi ke mana-mana pun. Nak menulis pun susah. Nak kena hantar artikel, kena tapis orang apa, kena reject. Ada buku kena reject pun. Kenapa? Kerana elemen macam ni lah. Bila kita kritik sejarah, kita kritik ahli sejarah. Ahli sejarah tak suka. Kita kritik buku teks, berapa orang dah kena kritik. Semua orang tak suka. Nak sampaikan suatu kebenaran, kadang-kala satu kebenaran itu sangat sukar. Bagi saya kena tengok balik ya. Dan kita kena hati-hati dalam sejarah ni. Jangan terima begitu saja sejarah sama yang dibawa oleh media sosial pada hari ini. Macam-macam hari ini. Orang kan sejarah, cakap sejarah macam-macam lah. Kadang-kadang kita seronok dengar. Yang baru-baru ni ada seorang profesor bidang linguistik berakak tentang Melayu keturah lah daripada Gunung Jeran dan sebagainya. Itu sebenarnya saya tanya sendiri, ada bukti ke tidak?